Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar subtopik tukar pecahan kepada perpuluhan. Jom kita belajar sama-sama. Kita tengok pada contoh yang pertama. Tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, tukar pecahan kepada perpuluhan. Sebelum ini kita dah belajar subtopik pecahan. Hari ini kita akan teruskan dengan tukar pecahan kepada perpuluhan. Kita perhatikan gambar rajah yang pertama. Pecahan bahagian putih. Okey, pecahan bahagian putih ialah 1/10. Macam mana kita nampak 1? Okey, warna putih hanya ada 1. Semua sekali ada 10. Pecahan per 10 boleh ditukar kepada perpuluhan. Murid-murid kena tahu daripada pecahan per 10 kita boleh tukar juga kepada perpuluhan. Kita perhatikan gambar rajah yang dipegang oleh murid. Okey, 1/10 sama dengan 0.1. 1/10 dalam perpuluhan ialah 0.1. Saya sebut dan tulis 0.1. Okey, hari ini kita nak belajar tentang nombor perpuluhan. Okey, perhatikan gambar rajah tadi kita dah tahu pecahan dia adalah 1/10. Dalam perkataan kita dah belajar 1/10. Cara sebutan dia 1/10. Daripada 1/10 kita boleh jadikan dalam bentuk perpuluhan. Okey, dalam bentuk perpuluhan macam mana? Okey, dalam bentuk perpuluhan kita jadikan dia 0.1. Okey, cara baca dia 0.1. Nombor depan titik ni dengan nombor 1. Okey, bila kata macam ni, yang depan tu kita namakan sifar. Sebab apa? Nombor sifar kan? Sifar. Okey, yang titik ni nama dia perpuluhan. Perpuluhan. Yang belakang ni kita dah tahulah nombor 1. Jadi cara penulisan dalam perkataan bagi nombor perpuluhan ini ialah sifar perpuluhan 1. Okey, boleh dapat tak murid-murid untuk contoh yang pertama? Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Lihat bahagian merah. Okey, lihat bahagian merah. Tulis 2 daripada 10 bahagian dalam perpuluhan. Okey, sebelum kita nak tulis dalam perpuluhan, kita kena kenal pasti bahagian merah ni ada berapa? Bahagian merah ni ada 2. 1, 2. Okey, semua bahagian tu ada berapa? Semua bahagian ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua bahagian tu ada 10. Jadi, dalam pecahan kita tulis 2/10. Ni dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk perkataan, kita eja 2/10. 2/10. Jadi, mana-mana pecahan per dengan 10, kita boleh tukar dalam bentuk perpuluhan. Macam mana nak tukar dalam bentuk perpuluhan? Okey, cara dia, kita jadikan mula-mula sifar, kemudian letak titik, letakkan nombor 2. Okey, jadi macam mana nak baca nombor ni? Cara baca dia adalah, nombor depan ni adalah sifar. Kan? Okey, dan titik ni nama dia perpuluhan. Okey, yang nombor 2 ni, 2 lah, eja 2.
Okey, jadi cara baca dia adalah sifar perpuluhan 2. Okey, boleh dapat tak? Boleh faham tak murid-murid? Jadi, mana-mana pecahan per dengan 10, kita boleh tukar dalam bentuk nombor perpuluhan. Okey, yang ni kita panggil nombor perpuluhan. Kenapa? Sebab dia ada titik perpuluhan. Okey, cikgu teruskan contoh yang seterusnya untuk murid-murid lebih faham lagi tentang perpuluhan. Okey, kita perhatikan kepada carta nombor yang diberi. Okey, ataupun garis nombor yang diberilah. Okey, pecahan per 10. Pecahan per 10 dan perpuluhan pada garis nombor. Kita tengok pada garis nombor ni ada pecahan per 10. Ada juga dalam bentuk perpuluhan. Okey, dimulakan dengan sifar. Sifar ni tak adalah dalam bentuk pecahan per 10 sebab nilai sifar ni tak ada nilai kan. Okey, 1 per 10. Okey, kita perhatikan. 1 per 10 dalam bentuk pecahan per 10 kan. Jadi, bila kita nak tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 1. Okey, boleh dapat tak murid-murid? Okey, kalau 2 per 10, dia akan dapat dalam bentuk perpuluhan sifar perpuluhan 2. Kalau 3 per 10, dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 3. Okey, 4 per 10. Sekarang kita diberi 4 per 10. Jadi, dalam bentuk perpuluhan, berapa nilai dia? Jadi, 4 per 10 dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 4. Jadi, dalam peta ni kita tulis sifar perpuluhan 4. Okey, kita teruskan dengan 5 per 10. Dalam perpuluhan, sifar perpuluhan 5. 6 per 10. Dalam perpuluhan, sifar perpuluhan 6. 7 per 10 dalam bentuk pecahan. Dalam perpuluhan, sifar perpuluhan 7. Okey, yang ke-8. Okey, 8 per 10 dalam bentuk pecahan. Bila dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 8. Okey, yang terakhir pada garis nombor adalah 9 per 10 dalam bentuk pecahan. Okey, yang atas ni dalam bentuk pecahan. Jadi, bila kata 9 per 10 dalam bentuk pecahan, bila kata dalam bentuk perpuluhan, apa nilai dia? Sifar perpuluhan 9. Jadi, kat dalam peta ni sifar perpuluhan 9. Okey. Kalau yang satu ni, kalau dalam pecahan, kita boleh tulis juga 10 per 10. Sama dengan 1. 10 per 10 ni bermaksud 10 bahagi 10. Dapatlah jawapan dia 1. Okey, yang ni dalam bentuk perpuluhan. Okey, boleh dapat tak murid-murid? Bila kita buat penukaran unit daripada pecahan per 10 kepada perpuluhan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tukar kepada perpuluhan. Okey, dimulakan dengan 2 per 10. Okey, 2 per 10. Bila tukar dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 2. Okey, kalau yang kedua B, 4 per 10. 4 per 10, bila ditukar dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 4. Okey, untuk contoh C, 6 per 10. Okey, 6 per 10 dalam bentuk pecahan. Macam mana nak tukar kepada perpuluhan? Dia akan jadi sifar perpuluhan 6. Okey, yang terakhir D. Macam mana kita nak tukar 9 per 10 kepada pecahan? 9 per 10 dalam bentuk pecahan. Bila tukar dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 9. Okey, cikgu teruskan contoh yang keempat. Okey, perhatikan gambar rajah murid perempuan. Dia kata, saya warnakan
sifar perpuluhan 4. Okey, nah, kenapa dia warnakan sifar perpuluhan 4? Kalau murid-murid perhatikan, warna merah ada berapa bahagian? Ada 4. 4 daripada berapa bahagian? Semua sekali tu ada 10 bahagian. Jadi, pecahan yang diwarnakan tu adalah 4/10. Tapi murid-murid kena ingat, 4/10 ni sama juga dengan sifar perpuluhan 4. Jadi, bila dia kata warnakan sifar perpuluhan 4, bermaksud dia warnakan 4 bahagian daripada 10 bahagian. Okey, kita perhatikan kepada murid lelaki pula. Okey, saya warnakan 9 daripada 10 bahagian. Okey, yang murid lelaki dia warnakan 9 daripada 10. Bermaksud 9/10. Dia warnakan 9 bahagian daripada 10 bahagian. Jadi, bila kita nak tukar dalam bentuk perpuluhan, kita dah tahu sifar perpuluhan 9. Okey, boleh nampak tak murid-murid perbezaan dalam bentuk pecahan dan juga dalam bentuk perpuluhan. Okey, bila diberi gambar rajah macam ni, soalan ni dia boleh ubah cara penulisan. Okey, contoh dia contoh yang pertama tu dia kata sifar perpuluhan 4. Macam mana nak warnakan sifar perpuluhan 4? Jadi murid-murid kena kaitkan sifar perpuluhan 4 ni sama dengan 4/10. Bermaksud kena warnakan 4 bahagian. Kalau yang murid lelaki ni pula dia dah bagi tahu warnakan 9 daripada 10 bahagian. Jadi kita tak ada masalah lah sebab kita hanya warnakan 9 daripada 10. Tapi dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 9. Jadi murid-murid kena bezakan yang mana dalam bentuk pecahan, yang mana dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita tengok contoh yang terakhir ni. Okey. Soalan dia tanya, yang manakah sifar perpuluhan 5? Okey, diberi ada 2 gambar rajah. Kita perhatikan gambar rajah yang pertama yang berwarna hijau ni. Okey. Dia tanya sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5 dalam perkataan sifar perpuluhan 5. Okey, bila kita dah tahu sifar perpuluhan 5 ni juga sama dengan 5/10. Sifar perpuluhan 5 ni sama juga dengan 5/10. Okey, kita perhatikan pada gambar rajah yang pertama. Okey, murid-murid perhatikan. Adakah gambar rajah pertama ni dalam bentuk pecahan? Gambar rajah yang pertama, bulatan ini, bahagian dalam tu bukan pecahan. Okey, yang ni adalah bukan pecahan. Sebab apa? Sebab setiap bahagian tu tak sama besar, tak sama saiz dia. Jadi, bermaksud yang ni bukan pecahan. Okey, jadi kita perhatikan yang kedua. Okey, untuk gambar rajah yang kedua, bentuk segi 3. Yang diwarnakan tu bentuk segi 3. Kalau murid-murid perhatikan, sama tak bentuk dia? Nampak macam tak sama kan? Tapi sebenarnya bentuk dia sama. Sebab apa? Gambar rajah yang pertama segi 3 ni berbeza dengan bentuk segi 3 yang kedua. Sebab apa? Dia ubah kedudukan segi 3. Satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. Tapi masih lagi bentuk segi 3 yang sama saiz. Okey, untuk yang kedua ni pula disusun secara terbalik. Tapi masih lagi bentuk segi 3 yang sama saiz. Okey, boleh faham murid-murid? Jadi kita perhatikan berapa yang dilorekkan yang berwarna pink ni. Warna pink ni ada berapa? Warna pink ni ada berapa? 1, ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia warnakan 5 bahagian daripada 10 bahagian. Murid-murid ingat tak? 5/10 ni dalam bentuk perpuluhan dia jadi apa? Dia akan jadi sifar perpuluhan
5. Jadi yang mana satu pecahan untuk ni nombor yang mana satu bahagian yang mempunyai 0.5. Jadi yang bahagian yang kedua. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan 5 bahagian daripada 10 bahagian sama dengan 0.5. Okey, untuk sebagai info tambahan, murid-murid kena ingatlah. Okey, bila disebut 1/10, dia sama juga dengan 0.1. Okey, untuk yang kedua, 2/10 sama dengan 0.2 dalam bentuk perpuluhan. Okey, 3/10 sama dengan 0.3. 4/10 sama dengan 0.4. Okey, 5/10 sama dengan 0.5. Murid-murid boleh nampak tak perbezaan dia? Yang kat sebelah kiri ni kita namakan apa? Kita namakan pecahan. Sebelah sini ni pecahan. Yang sebelah sini ni kita namakan perpuluhan. Okey, boleh nampak tak perbezaan antara pecahan dengan perpuluhan? Okey, kita teruskan dengan berapa? Lepas 5 adalah 6. Okey, 6/10 sama dengan 0.6. 7/10 sama dengan 0.7. 8/10 sama dengan 0.8. 9/10 sama dengan 0.9. Okey, bila kata 10/10, dia akan jadi 1.0 ataupun 1 dalam bentuk nombor bulat. Ni perbezaan untuk pecahan. Okey, yang ni pecahan. Yang ni perpuluhan. Okey, cikgu harap murid-murid dapat apa yang telah kita pelajari ni, dapat faham apa yang telah cikgu ajar. Setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Bye.